Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Fikri bin Abdul Aziz akan menjelaskan serba sedikit berkenaan dengan tajuk kedudukan non-Muslim sebagai wakil rakyat menurut siasat syariah. Kita pergi ke definisi siasat syariah itu sendiri, di mana perkataan siasat syariah ini berasal daripada dua perkataan Arab, iaitu al-siasah dan juga asy-syariah. Kedua-dua perkataan tersebut perlu diperjelaskan sebagai kunci bagi memahami konsep siasat syariah yang sebenar. Secara literalnya, perkataan syariah itu memberi maksud tentang sesuatu yang sah di sisi syarak. Manakala, siasat pula memberi maksud yang sangat umum, termasuklah mengendalikan urusan yang berkaitan dengan manusia, haiwan dan pelbagai urusan yang lain. Kita terus kepada definisi siasat syariah menurut istilah pula, di mana para ulama telah mengemukakan pelbagai definisi terhadap istilah siasat syariah ini mengikut kefahaman masing-masing. Jadi, definisi yang dikemukakan oleh mereka boleh diklasifikasikan kepada dua aspek utama, iaitu yang pertama, siasat syariah ini merupakan kaedah pentadbiran dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. Yang keduanya, siasat syariah ini sebagai kaedah penentuan hukum di bawah bidang kuasa kerajaan Islam. Jadi kita terus kepada kedudukan politik pula menurut syarak. Islam merupakan agama yang syumul, lengkap dan sempurna dalam semua aspek dan di dalamnya ia mengatur sistem kenegaraan dan politik. Menurut Al-Quran dan Hadis, kepimpinan dan Islam tidak dapat dipisahkan sama sekali. Jadi terdapat beberapa dalil yang ditegaskan dalam Al-Quran dan juga Hadis, antaranya dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Manakala dari sudut hadis pula, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahaduhum." Mafhumnya, apabila tiga orang keluar bermusafir, maka hendaklah salah seorang daripada mereka dilantik menjadi ketua. Riwayat Abu Daud. Jadi kita teruskan kepada pemilihan ataupun cara pengundian secara demokrasi. Perlu diketahui sistem politik Islam dan demokrasi berasal daripada sumber dan latar belakang yang berbeza. Prinsip asas politik Islam berasal daripada sumber-sumber wahyu. Manakala, prinsip demokrasi pula telah dirumuskan secara beransur-ansur sejak abad ke-17 lagi oleh ahli-ahli falsafah daripada Eropah dan juga pengasas daripada perlembagaan di Amerika. Oleh itu, demokrasi ini adalah ideologi politik yang baru jika dinakbandingkan dengan sistem politik Islam yang telah diperkenalkan sejak 1400 tahun yang lalu. Jika kita lihat dalam konteks negara seperti Malaysia, Malaysia sebagai salah satu negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Menurut perkara 113 Perlembagaan Persekutuan, maka hendaklah ada satu Suruhanjaya Pilihan Raya yang hendaklah ditubuhkan mengikut perkara 114 yang tertakluk kepada peruntukan Undang-Undang Persekutuan. Hendaklah menjalankan pilihan raya ke Dewan Rakyat dan Dewan-Dewan Undangan Negeri dan menyediakan dan menyemak pemilih bagi pilihan raya itu. Justru beginilah cara pemilihan dan pengundian secara demokrasi yang diamalkan di negara kita, iaitu Malaysia. Seterusnya kita pergi kepada main tajuk kita, iaitu kedudukan non-Muslim sebagai wakil rakyat menurut siasat syariah. Menurut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, kurungan Akta 5 Seksyen 3 dengan tertakluk kepada Akta Pilihan Raya 1958, Akta 19 Seksyen 13 kurungan 1, iaitu calon bagi sesuatu pilihan raya yang mendapat bilangan undi yang sah atau yang terbesar daripada pemilih bahagian pilihan raya itu hendaklah disifatkan sebagai ahli yang dipilih bagi pilihan raya itu. Oleh itu, peruntukan di atas menjelaskan kedudukan status agama bagi calon tidak disyaratkan sebagai seorang Muslim. Malah,
non-Muslim juga boleh berperanan menjadi calon dalam sistem pilihan raya. Jika kita pandang dari sudut siasat syariah, ia sama sekali dilarang pelantikan non-Muslim sebagai ketua kerajaan di negara Islam, kecuali segelintir sahaja yang membenarkan non-Muslim itu menjadi pemimpin. Antara aliran yang melarang termasuklah tokoh-tokoh Islam terdahulu dan juga tokoh-tokoh contemporary seperti Ibnu Arabi, Al-Harasi, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Wabah Zuhaili, Syekh Qutb dan ramai lagi. Seterusnya kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 51 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat, kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain, dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya dia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Surah Al-Maidah ayat 51. Jadi berdasarkan surah Al-Maidah ayat 51 ini, beberapa tokoh para ulama terdahulu dan juga contemporary ada menjelaskan ataupun memberikan pendapat mereka berkenaan dengan ayat surah Al-Maidah ayat 51 tadi, di mana kita mengambil contoh seperti Al-Qurtubi menjelaskan ayat di atas pada asalnya diturunkan kepada umat Islam yang berada di dalam keadaan ketakutan pada hari peperangan Uhud. Ibnu Katsir pula menjelaskan umat Islam dilarang membuat hubungan kekuasaan diplomatik dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Rashid Ridha pula mengatakan ayat di atas diturunkan ketika Rasulullah SAW sedang menetap di Madinah dan membuat hubungan diplomatik dengan golongan musyrik, terutamanya daripada golongan Yahudi. Al-Khuluwi pula berkata, perkataan la tattakhizul yahuda wan nasara awliya, iaitu dia menafsirkan sebagai jangan menaruh kasih sayang terhadap mereka, terutamanya ketua ataupun pimpinan atasan dari kalangan mereka, iaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, kerana golongan tersebut akan bersatu untuk memudaratkan umat Islam. Jadi kalau kita tengok pula ulama contemporary seperti Wabah Zuhaili, dia menjelaskan bahawa ayat di atas sama sekali melarang umat Islam menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pembantu. Justru itu, ayat tersebut menunjukkan larangan kepada umat Islam terlibat dalam pelantikan non-Muslim di mana-mana tempat dalam negara Islam, termasuklah di Malaysia. Baik, kita teruskan kepada bagaimana sistem ini di Malaysia. Bagaimana perkara ini di Malaysia. Jika kita melihat kepada perkara 40-2A Perlembagaan Persekutuan, yang di-Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya pada melaksanakan fungsi yang berikut, iaitu A. Melantik seorang Perdana Menteri. Sehubungan dengan itu, mereka daripada kalangan non-Muslim ini mempunyai peluang untuk menjadi ketua kerajaan di Malaysia, dan perkara ini sama sekali bertentangan dengan dasar siasat syariah. Menurut Al-Mawardi, non-Muslim dibenarkan terlibat di dalam urusan politik hanya setakat kepada tahap wazir tanfiz sahaja. Wazir tanfiz ini bermaksud pembantu bagi melaksanakan urusan sesebuah negara. Jika dalam konteks di Malaysia, non-Muslim boleh terlibat dalam aspek pemerintahan tetapi tidak boleh menjadi ketua kerajaan dalam sistem demokrasi. Seterusnya kita tengok kepada sistem piramid yang dipaparkan di slide, di mana kita tengok pada tingkatan atas sekali kita mempunyai Perdana Menteri, yang kedua Menteri Kabinet, yang ketiga Ahli Dewan Rakyat dan Negeri, yang keempat calon-calon bagi non-Muslim. Perlu diketahui, kedudukan non-Muslim dalam konteks pemerintahan di Malaysia hanya pada peringkat lapisan keempat, iaitu calon-calon non-Muslim tersebut. Namun, mereka boleh melangkah ataupun akan melangkah ke lapisan kedua, iaitu Menteri Kabinet. Jadi, mereka juga
sama sekali tidak akan mencapai lapisan yang pertama, iaitu Perdana Menteri. Jadi sebagai kesimpulan, hukum asal mengundi calon non-Muslim di dalam pilihan raya dan melantik mereka sebagai pemimpin adalah harus, kecuali apabila terdapat sifat mendatang seperti memberi ancaman kepada kemuliaan Islam, tiada sifat amanah atau integriti dan tiada kepakaran dalam melaksanakan tugas. Jadi kesemua faktor ini haruslah diambil kira selain memastikan jawatan tertinggi seperti Perdana Menteri ataupun di lapisan pertama dalam sistem piramid tadi kekal disandang oleh orang Islam yang berkelayakan sahaja. Ini sebagai rujukan daripada Baharudin Cik Pah berkenaan dengan tajuk pelaksanaan siasat syariah dalam pentadbiran Islam di Malaysia. Yang keduanya daripada Muhammad Rizwan, kedudukan calon non-Muslim dan wanita dalam sistem pilihan raya di Malaysia. Yang seterusnya daripada International Law Book Service, Perlembagaan Persekutuan. Sekian, itu saja. Terima kasih.